Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan supervisor kami iaitu Muhammad Fazli bin Ahmad. Saya merupakan ketua kumpulan ini, Frolin Sabaunawan, diikuti setiausaha iaitu Nurhadiatul Nurul Azwa binti Abdullah. Timbalan setiausaha iaitu Sofia Kristi Anak Pil. Tajuk kumpulan kami iaitu Keberkesanan e-pembelajaran melalui WhatsApp sebagai alat pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Mukah. Pengenalan Coronavirus Disease 2019 iaitu COVID-19 adalah merupakan sejenis wabak yang sindrom pernafasan akut yang teruk. Wabak ini pertama kalinya dikenal pasti di wilayah Wuhan, Hubei, China pada bulan Disember 2019 dan menyebabkan wabak ini terus merebak sehingga ke hari ini. Wikipedia melaporkan sehingga 19 September 2020 telah lebih dari 30.5 juta kes telah dilaporkan di seluruh dunia yang melibatkan 188 buah negara yang terkena wabak ini dengan jumlah kematian iaitu melebihi 951,000 orang. Dilaporkan juga seramai lebih 20.7 juta orang penduduk dunia yang terkena wabak ini telah berjaya sembuh. Antara tanda-tanda biasa bagi gejala ini adalah termasuk demam, batuk, keletihan, sesak nafas atau kesukaran bernafas dan kehilangan bau dan rasa. Walaupun kebanyakan orang mengalami gejala ringan, beberapa orang mengalami sindrom gangguan pernafasan iaitu akut ARDS yang mungkin disebabkan oleh ribut sitokin, kegagalan multi-organ, kejutan simptik dan pembekuan darah. Tempoh inkubasi boleh berkisar antara 1 hingga 14 hari. Penyakit ini terutama merebak di antara orang ketika mereka berada di dekatnya, yang merebak dengan sangat mudah dan berterusan, terutamanya melalui titisan yang tercemar yang dihasilkan semasa bernafas, batuk, bersin, bercakap dan bernyanyi. Banyak titisan yang lebih banyak jatuh dengan cepat ke tanah, namun sebilangannya dapat digantung ke udara sebagai aerosol, terutama di ruang dalam. Ia juga dapat disebarkan melalui permukaan yang tercemar. Walaupun ini belum dapat dibuktikan secara meyakinkan, ia boleh merebak sehingga 2 hari sebelum timbulnya gejala dan dari orang yang tidak bergejala. Sehubungan dengan itu, bagi menghindari gejala ini merebak dalam kalangan pelajar-pelajar politeknik dan kolej komuniti seluruh negara, pihak Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil langkah drastik ke arah mengekang wabak ini dengan mengambil pendekatan yang serius iaitu dengan mengarahkan agar semua sesi pembelajaran yang dijalankan selama ini secara bersemuka ditukar kepada norma baru iaitu pembelajaran secara atas talian melalui garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK yang dibaca bersama-sama surat siaran jppkk.tkpg 127 bertarikh 17 Mac 2020 menjelaskan bahawa semua sesi pembelajaran dan pengajaran akan dilaksanakan secara atas talian dengan menggunakan kaedah-kaedah pembelajaran jarak jauh termasuk penilaian melalui tugasan, perbincangan, kumpulan secara online dan pembelajaran kendiri. Seterusnya, penyataan masalah. Pihak berkuasa di bawah Majlis Keselamatan Negara MKN melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah mengambil langkah drastik dengan mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 18 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2020.
secara berperingkat. Yang kedua, pada 2 minggu terawal pelaksanaan PKP ini, semua warga Malaysia tidak dibenarkan untuk bergerak keluar dari rumah masing-masing kecuali atas faktor mendesak seperti mendapatkan makanan atau ubat-ubatan yang dilakukan oleh seorang wakil isi rumah sahaja. Yang ketiga, politeknik dan kolej komuniti diminta untuk memberhentikan operasi PDP secara bersemuka bagi meneruskan pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran di seluruh politeknik dan kolej komuniti dengan mengarahkan sesi PDP ini dijalankan secara atas talian. Yang keempat, bagi mengatasi masalah pengendalian sesi PDP ini adalah dengan menggunakan media sosial yang sebagai alat pelajaran seperti menggunakan aplikasi Telegram dan WhatsApp selain menggantikan sesi pembelajaran harian yang menggunakan kaedah bersemuka dengan kaedah penggunaan video menggunakan platform MS Teams, Google Meet, Sidos ataupun Zoom. Saya Nur Hadiatul Nurul Azwa binti Abdullah ingin membentangkan tentang objektif penyelidikan. Objektif penyelidikan mempunyai dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Seterusnya, persoalan kajian. Persoalan kajian, apakah yang boleh didapati dalam keberkesanan e-pembelajaran melalui WhatsApp sebagai alat pembelajaran dan pengajaran di kalangan pelajar-pelajar di Politeknik Muka? Hipotesis kajian. Dalam bahagian kajian ini, 3 hipotesis kajian telah dibangkitkan untuk mengkaji persatuan antara pemboleh ubah bergantung keberkesanan e-pembelajaran melalui WhatsApp sebagai alat pembelajaran dan pengajaran semasa COVID-19. Yang pertama, kelebihan WhatsApp secara teknikal. Yang kedua, kelebihan WhatsApp secara pendidikan. Dan yang ketiga, kelebihan WhatsApp secara instruksional. Kepentingan kajian. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran terganggu yang melibatkan sistem pendidikan di Malaysia. Perkara ini juga menyebabkan proses pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka terjejas dalam kalangan pelajar Politeknik Malaysia. Bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti biasa, Kementerian Pengajian Tinggi menyarankan agar penggunaan teknologi yang meluas digunapakai dalam pembelajaran dan pengajaran termasuk dilaksanakan secara atas talian. Antara aplikasi yang dicadangkan adalah aplikasi WhatsApp. Kajian yang dijalankan ini adalah yang pertama seumpamanya di Politeknik Muka. Hasil dari kajian ini mampu memberi gambaran yang sebenar berkaitan cara pembelajaran atas talian yang menggunakan aplikasi WhatsApp ini yang selama ini menjadi sebahagian dari kaedah pembelajaran yang diamalkan oleh kebanyakan pensyarah di Politeknik Muka. Seterusnya, saya Sofia Kristi, anak PIL, akan membentangkan sorotan kajian. Yang pertama, kelebihan aplikasi WhatsApp dari segi teknikal. Menurut Jisha 2014, beliau menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi untuk bertukar gambar, fail audio dan video dengan rakan mereka. Ia telah terbukti bahawa ketika mereka menganggur dan menghabiskan masa mereka telefon pintar, mereka hanya mengakses WhatsApp. Para pemuda telah menunjukkan persepsi positif dan telah menerima pengguna WhatsApp untuk pelajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, mereka mempunyai kebimbangan menerima bahan bacaan dan soalan selepas sewaktu persekolahan kerana ia boleh mempengaruhi kehidupan pribadi mereka. Yang kedua, kelebihan aplikasi WhatsApp dari segi pendidikan. Ini memudahkan kerjasama antara pelajar dan pengajar dalam talian yang disambungkan dari universiti atau di rumah. Walau bagaimanapun, aplikasi ini adalah bersifat percuma dan mudah digunakan. Setiap kumpulan boleh berhubung dengan aplikasi WhatsApp dengan segera dan boleh mengkongsi maklumat pembelajaran dengan mudah melalui komen dan mesej dihantar.
Perbincangan yang berkaitan dengan kandungan kursus yang diajar 100% boleh dikongsi dalam kelas pembelajaran. Maklumat dan pengetahuan mudah dibina dan dikongsi melalui mesej segera. Yang ketiga, kelebihan aplikasi WhatsApp dari segi instruksional. Dalam kajian Junaidi dan Sefrianato 2015, faktor ini termasuk budaya keselamatan, prestasi dan jangka usaha dan pengaruh sosial. Pengaruh sosial menunjukkan pengaruh yang positif terhadap niat pengguna dalam menggunakan perkhidmatan e-pembelajaran. WhatsApp membolehkan graduan abad ke-21 dituntut agar multidisiplin bertindak seperti komputer, mampu mengurus pengetahuan, celik huruf kepada media baru, bijak dan mahir berfikir serta memiliki kemahiran-kemahiran bersifat insaniah, iaitu kecerdasan sosial sensitif, kemahiran silang budaya, minda terbuka serta berkeupayaan terlibat dengan kerjasama maya. Kemahiran-kemahiran. Akhir sekali, ini adalah lampiran dan contoh soalan yang kami soal jawab dengan pelajar Politeknik Mukah melalui aplikasi WhatsApp. Itu sahaja dari bulan kami. Sekian, terima kasih.